9 ni, chapter 2. So kita akan cover test on transformer, which is ada 2 test, open circuit test dan juga short circuit test. Okay. So kedua-dua test ni tujuan dia kita buat untuk kita tentukan parameter, okay, parameter transformer, contohnya nilai impedance dan juga reaktor lah, okay, RC, SM, RO1, okay, RO1, SO1, RO2, SO2 lah. Okay, untuk open circuit test, kita akan determine 2 nilai, which is nilai RC dan juga nilai SM lah. Okay, ni bahagian core transformer lah. Okay, dan juga short circuit test ni kita nak tentukan nilai impedance, which is nilai winding. Okay, nilai copper parameter, which is RO1 dan juga SO1, RO2 dan juga SO2 lah. Okay, tengok test tu dibuat dekat bahagian mana lah. Sama ada kalau di bahagian primary, so kita akan tentukan nilai winding, impedance RO1. Kalau test tu dibuat di bahagian secondary, so kita akan tentukan nilai RO2 dan juga SO2 lah. Okay, untuk open circuit test ada beberapa step sebenarnya yang kita kena buat. Yang pertama, untuk open circuit test kita akan buat test ni di bahagian low voltage side. Low voltage side ni apa maksud low voltage side ni? Okay, let's say kita ada transformer 11 kV, step down lah, 3.3 K. Okay, untuk open circuit test, sebab dia dah di low voltage side, so kita akan buat open circuit test di bahagian low voltage side lah, bahagian 3.3 kV. Okay, yang ni adalah high voltage side, 11 kV ni high voltage side, 3.3 ni adalah low voltage side lah. Okay, so kita akan buat open circuit test di bahagian secondary. Okay, ini kita buat open circuit test. So itu maksudnya kita buat at low voltage side. Yang ni memang fix lah. Mana-mana open circuit test kita akan buat di bahagian low voltage side. Dan kita ada beberapa step lah, beberapa formula yang you kena masukkan. Dan at the end kita akan cari nilai RC dan juga XC ataupun SM lah. Ni bukan XC, ni lah SM. Okay, first, yang pertama kita kena dapatkan dulu theta open circuit. Okay, theta open circuit. Okay, dia ada beberapa step lah. Pertama, you kena dapatkan theta open circuit. Okay, theta open circuit ni you boleh tentukan melalui formula tadi lah. Okay, up cos yang ni, up cos P open circuit over V open circuit, I open circuit. Okay, so up cos nilai P open circuit ni biasanya dia akan diberi dalam soalan. Okay, okay. Okay, yang kedua kita dapatkan current yang flow dalam core IC. Okay, IC equal to, kita nak dapatkan IC yang dekat sini. IC, kita ada theta kat sini, theta OC. Okay, untuk kira IC dia adalah I open circuit cos theta. Okay, dia ni ya, dia punya segitiga ni. Okay, ni theta angle, IC belah sini, so kita pakai cos lah. Okay, ni dan juga sini. Okay, IOC bahagian ni, IOC
cos theta OC. Okey. Okey, kalau IM. IM ni bahagian ni. Ya. Okey, IM sin lah. I open circle sin theta OC. Okey. Okey, then yang tadi IC equal to IOC cos. Yang kita tukar cos theta OC. Okey, yang ketiga mendapatkan nilai IM. IM ni IOC sin theta OC. Okey, yang keempat kita boleh kira nilai RC lah. RC equal to OC over IC lah. Okey, dan yang kelima dapatkan nilai SM, mutual inductance, VOC over IM. Okey. Okey, dan barulah kita boleh dapatkan dua parameter kat sini lah, RC, SM. Okey. Okey, dan kita akan buat short circuit test. Short circuit test ni at high voltage side lah. Okay. At high voltage side, which is yang kita ada transformer tadi, 11 kV slash 3.3 kV. So kita akan buat short circuit test di bahagian high voltage side. Yang ni adalah low voltage side. Okay. Okay, bahagian primary adalah high voltage side, kita akan buat short circuit test. Bahagian secondary, low voltage side, kita akan buat open circuit test. Okay, so oleh sebab kita buat short circuit test ni di bahagian primary, so kita akan tentukan nilai impedance dan juga reactance winding R01 dan juga SO1 lah. Okay, sebab dia adalah di bahagian primary. Contoh kalau kita buat ni untuk step down transformer. Contoh kita ada 3.3 kV untuk step up transformer, 11 kV. So bahagian primary ni adalah low voltage side, bahagian secondary high voltage side. So dalam kes ni kita akan buat short circuit test di bahagian primary lah. Okay. Ini kita akan kita akan buat short circuit test primary, dan di bahagian ini secondary, short circuit test at secondary. Okay, then kita ada low voltage side at primary, kita akan buat open circuit test. Okay. So kat sini kita akan cari nilai RO2 lah. Okay, RO2 dan SO2. So untuk short circuit test ni ada 3 step ni saya rasa. Okay, short circuit test. Yang pertama, kita kena cari theta short circuit. Ini boleh dikira melalui cos P short circuit, V short circuit, I short circuit lah. So kita dapatkan theta. Okay, yang kedua, kita nak dapat nilai impedance Z. Z, okay. V short circuit, I short circuit. Ini theta ni, theta short circuit. Okay, dari sini kita boleh V over I ni kita boleh dapatkan nilai impedance lah. Okay. Dan kita akan dapat nilai R plus JS lah. Okay. Jadi real ni mewakili impedance, dan X ni lah reactance lah, R01 dan ke SO1. Okay. Okay, dalam
part 10 ni kita ada example 8. Okay, let's say kita ada 500 kV 2300 slash 208. So kita tahu ni adalah step down transformer lah. Step down transformer. Okay, so tengok soalan dulu. Okay, determine transformer parameter and draw equivalent circuit. Refer to high voltage side. High voltage side. Okay, then B calculate value of V2. So kita nak dapatkan V secondary. Full load efficiency. Okay, kira efficiency. Dan juga VR lah. Okay, VR voltage regulation. Okay, so kita ada step down transformer. Ni ya, 2300 slash 208. So kat sini ialah high voltage side primary ya. Bahagian primary ialah high voltage side. Okay, then 208 ni ialah bahagian secondary. So dia adalah low voltage side. Okay, so kita tahu untuk buat open circuit test ataupun short circuit test. Contohnya kita nak buat open circuit test lah. Open circuit test kita buat di bahagian low voltage side. Bahagian low voltage side ni. So berarti kita akan buat open circuit test di bahagian high voltage side. Kita akan buat short circuit test. Jangan tertukar nanti ya. Low voltage side kita akan buat OCT, open circuit test. High voltage side, short circuit test. Okay, jangan tertukar dia punya ni. Dia dah fix lah. Okay. Dan kita tengok ada parameter lah. Okay, untuk open circuit test kita ada P open circuit, V open circuit dan juga I open circuit. Short circuit test kita P, kita ada V, kita ada I short circuit. Okay, then question refer to high voltage side. Refer to high voltage side mean kita kena refer to the primary lah. Okay, primary. Sebab apa? Sebab high voltage side kita ialah di bahagian primary. Okay. So kalau bahagian primary you all kena kira R apa dia? Kalau refer to primary. R2 prime. R2 prime X2 prime lah. Okay. Nilai impedance dan reactance. Okay, then tengok solution dia. Okay, auto circuit test at low voltage side. Low voltage side. Okay, first dapatkan dulu theta lah. Theta ni you just masukkan lah dalam formula. So kita ada P open circuit tadi, nilai dia 3800, 3.8K. V open circuit 52.5 dan juga I open circuit lah 2208 lah. Yang ni kat table ni lah. Okay, you just masukkan dalam equation je. Okay, semua tu. Okay, then lepas dapatkan theta, dapatkan IC, masukkan dalam equation. Okay, you akan dapat 18.26. Okay, ke nilai IM lah. Okay, 49.2. Okay. Dan barulah kita boleh cari yang ni, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bahagian impedance. RC dan juga SM. Okay, RC, VOC, IC. So, dapat ni. Okay, refer to primary. Yang tadi yang saya beritahu tadi. Okay, kita dah dapat nilai RC prime. So, guna pakai formula A squared RC lah. Ataupun XM. Right? A squared XM.
Okay, A ni ratio lah, ratio transformer V1 over V2 lah. 2300, 208. Okay. So nilai impedance ni setelah pas A squared RC 1.39 ohm. Okay, SM prime 517.21 ohm. Okay. Okay, then next short circuit test. First kena verify dulu I full load equal to I short circuit. Oh, saya tertinggal tadi So kita kena verify dulu. So kita ada transformer tadi 2300/208. Okay, so kita kena verify I full load ni bagaimana. So I full load. So kita ada VA over V1 lah. VA ni lah transformer rating kita. Transformer rating tadi. Transformer rating ialah 500 kVA. Okay, 500 kVA. Ini yang ni 500 kVA. Okay. V1. Okay, V1 oleh sebab short circuit test di bahagian primary. So kita ambil je nilai V1 2300 ni. Dan kita akan dapat nilai ni 217.4A. Okay. Sama tak kita compare? Sama tak nilai 217.4 ni dengan nilai I short circuit? So kalau sama, barulah kita boleh continue lah buat short circuit test. So kita verify I full load equal to I short circuit. Okay, then barulah kita dapatkan nilai theta short circuit dan juga impedance lah. Okay. Dapatkan theta, masukkan dalam equation. So ni nilai theta short circuit dan juga impedance lah. Dapat nilai up dan juga X. Yang 0.13 ni lah up O1 lah. RO1 0.13, XO1 0.42. Okay. Okay, then barulah kita buat equivalent circuit lah. Jadi nilai ni sudah kira ni RC prime. Just letak je. Ini SM, RO1 dan juga XO1 lah. So soalan yang B tu kita nak kira nilai V2, V at secondary. V at secondary apabila kita ada power factor bila load berubah. Okay. Ataupun at full load. Apabila transformer tu at full load. Okay, tengok power factor kita ada 0.86 lagging power factor ataupun negatif 30 lah lagging 0.866. Betul lah. Cos 30. Okay, betul 0.866. Okay, nak tentukan nilai V2 at full load. Yang ni kita kena buat KVL lah. Okay. V1 RO1 yang ni I1 lah. Sebab apa I1? Sebab kita refer to the primary. Jadi kita kena buat loop dalam I1 lah. Okay. I1 plus RO1 plus XO1 I1 plus AV2 equal to 0. Okay. Jadi awak rearrange lah. Rearrange equation. Kita nak dapatkan nilai V2 kat sini. Jadikan V2 ni sebagai kita punya kepala dia lah. Okay, V2. Okay, then masukkan nilai-nilai tersebut lah. Nilai impedance yang greater I1. Jangan lupa power factor kena ada. Power factor kena ada. Yang ni lah.
217.4 angle minus 30. A tadi ya, A yang ni nilai A. Okay, A kita ialah V1 over V2 lah, 2300 bagi 208 lagi A. Then awak rearrange. So kita akan dapat V2 201.7. Yang ni you kena kira betul tak dapat ni. Okay, kalau kita tengok kita punya transformer asal tadi, kita punya transformer ialah 2300/208. So apabila at full load, V2 dia akan jadi drop. Jadi 201.7. Okey. 201.7. So dari sini kita boleh kira VR dia lah. Okey. Jadi VR ada 3 method yang saya ajar itu, sama ada pakai basic definition, equivalent circuit ataupun short circuit method. So kita tengok nanti sekejap lagi kot. Okay. So efficiency, okay, macam biasa you just masukkan dalam equation lah. VA cos theta plus P short circuit plus P open circuit darab 100% untuk full load. Okay, untuk full load masukkan dalam equation je lah. Yang ni nilai ni diberi ya. Nilai ni diberi, you just masukkan je lah. Cos theta 0.866. Okay, untuk half load. Untuk half load ni equation dia punya formula dia kena tambah N kat depan. N. Dan juga N. Okay. Dan juga N square. Jadi N ni untuk half load 0.5 lah. That's why kat sini 0.5. 0.5 kuasa 2. Okay. So you akan dapat untuk efficiency half load efficiency ataupun full load efficiency 97.74. Kalau half load 97.59. Okay. So maknanya full load lagi tinggi efficiency transformer. Okay. Kalau transformer itu operate at full load. Okay, dan nilai VR kita boleh kira. Okay, jangan masukkan. Kalau pakai yang ni pakai short circuit method. Short circuit method. Okay, kalau pakai short circuit method, you just masukkan nilai V short circuit, theta short circuit. Yang ni kita kira lah tadi. Theta short circuit tolak power factor lah. Tolak 30.866 tadi. Okay, oleh sebab short circuit di bahagian primary, kita buat short circuit di bahagian primary ni 233.208. So short circuit ni ialah di bahagian primary ataupun bahagian high water side, open circuit di bahagian low water side. So V1 lah, over V1 bukan over V2. Kat sini biasanya ramai yang tertukar lah, tak tahu nak letak V1 or V2. Ataupun kita boleh kira menggunakan formula tadi, basic definition. Method yang kedua. Let's say tadi kita ada 208 tolak yang tadi V2 tadi. Ini kita kira ni. V2 at full load 201.7. 201.7 bagi 208 lah. Jadi biasanya kita akan dapat lebih kurang sama je dia punya voltage regulation. 201 bagi okay. So saya dah kira kat sini, kita akan dapat 3.03 lah. Okay. Dia dari sikit. 3.03%. Okay. Yang ni kalau kita pakai short circuit, kita akan dapat 3.04.
Kalau guna basic definition kita dapat 3.3. Okay, so dalam soalan biasa you buat satu method je lah. Okay, kalau suruh guna shortcut method, pakai shortcut method lah. Yang ni kalau you nak check balik semua ada jawapan tu betul ke tak, boleh guna second method lah. Okay, pakai basic definition. Okay, ada soalan setakat ni? Soalan? Hello? Semua faham ke? Ada orang tak? Faham doktor. Faham lah? Doktor. Macam tak atas katil semua ni. Saya tengah kira kat tadi doktor. Ya? Tu lambat sikit. Okay. Okay, yang ni you kena buat lah example ni. Sebab nanti hari Rabu ni kita akan buat quiz lah. Quiz yang ketiga saya rasa. Open circuit test dan juga short circuit test. Okay. Hari Rabu. Boleh? Waktu kelas ke? Waktu kelas. Okay. Baik je. Boleh Okay. Jadi kita masuk part yang ke-11 ni. Part yang ke-11 ni adalah three phase transformer. Okay, three phase transformer ni kenapa kita kena pakai three phase transformer ataupun kenapa kita kita perlukan three phase system. Sebab apa? Sebab semua you boleh tengok dari segi power generation, okay? Power generation, power transmission, power distribution ialah output yang keluar daripada transformer. Contoh ada transformer dekat rumah awak tu, dekat kampung, kawasan taman dan sebagainya, dia akan ada satu distribution transformer. Jadi output daripada distribution transformer tu dia adalah three phase transformer. Jadi untuk industri contohnya, semua equipment, okay, kita ada motor, kita ada contoh robotic arm dan sebagainya, dah semua sistem tu dah already three phase system. Kita ada three phase induction motor contoh. Jadi in term of connection tu dia dah datang dengan three phase lah, red, yellow, blue. Jadi in term of connection dia lebih senang lah. Okay. Begitu juga kalau you boleh tengok dekat rumah. Contohnya kalau guna single phase, you ada banyak load. Contoh rumah standard rumah, okay, 4 bilik. Okay, setiap bilik ada 4 aircon. Okay. So satu rumah lebih kurang ada 5 aircon lah. Okay, satu ruang tamu, okay, ada 4 bilik, 4 biji aircon. Okay, 5 aircon. Dan ada water heater. Dan kat dapur ada heater, ada conway, ada kuku. Jadi kalau guna single phase system, kalau kita on serentak, dia akan jadi overload lah. Overload lah. Tapi kalau kita pakai three phase, dia akan jadi output voltage dia akan constant lah, sebab kita boleh distribute load. Contoh phase red, okay, kita dah divide untuk aircon sahaja. Phase yellow, so kita pasang untuk water heater. Phase blue untuk load lain. Jadi kita dah assign load tu, maknanya kita akan dapat satu load yang constant lah. That's why kita perlukan three phase system. Okay, untuk transformer pula, three phase transformer ni sebenarnya yang terdiri daripada three single phase. Kita ada single phase transformer, ada 3 biji. Tapi kebanyakan transformer sekarang ni dia dah combine lah. Dia sharing common core. Kalau kita ada dua jenis bentuk transformer tu, core dan juga share kan. Jadi untuk three phase transformer tu dia sharing core. Jadi dari segi construction tu, three phase transformer biasanya size dia lebih kecil lah. Lebih kecil berbanding dengan three single phase
Kalau 3 single phase, kita ada single phase transformer 3 biji. Jadi setiap phase tu dia ada core dia. Tapi transformer sekarang ni dia dah sharing core tu. Maknanya just pakai satu core tapi ada 3 phase. Jadi in term of construction, design dan sebagainya, size dia adalah lebih kecil lah sebab satu core saja. Okey. Okey, dan kita tengok properties. Properties voltage dan juga current lah untuk Y dan juga delta connected. Ini ingat lagi tak? Untuk Y connected contohnya, untuk Y connected, current phase dan juga current line dia adalah sama lah. Sama. Kalau V line equal to set 3 V phase ini lah. Untuk Y connected lah. I phase equal to I line, V line equal to set 3 V phase. Okay, kenapa dia jadi macam tu? Okay, let's say itu you dah buat simulation transformer kan. Okay, basically magnitude transformer ataupun voltage magnitude adalah sama. Cuma beza dia adalah angle, phase angle dia untuk 3 phase system ni. Okay. Contoh kita ada ni. Okey, ini contoh V phase A, V phase B, V phase C. Okey. So untuk V phase A ni, okey, VA magnitude dia sama Angle dia adalah 0 lah. Okey, dia punya angle, phase angle dia 0. Jadi setiap phase ni beza dia adalah 120 lah. Ni 0 minus 120. Okey, kalau kat sini minus 240 lah. Okey. Untuk phase B, okey, dia adalah minus 120. Okey, kalau phase C, itu dia sama, angle dia adalah 240 degree. Okey. So dari segi dia punya lepas dia dah buat simulation itu, kita akan dapat waveform. Okey, untuk A dia start dengan 0. Dia jadi macam itulah. Okey. Okey, inilah A. Untuk sinusoidal lah. Okey, VB. VB minus 120. Minus 120 ni dia sebab dia adalah sinusoidal, sin 120. Okey, sin 120 adalah dia minus 0.86. Okey, dia start dari bawah. Minus lah. Ini minus. Okey, ini VB. Okey. Kalau VC minus 240. Jadi sin 240 dia adalah positif 0.866. Jadi dia kena start dari atas lah. Okey, positive region. Okey, so ini lah VC lah. Itu VB, dia punya VP lah. VA, VB dan juga VC. So VA start pada 0. VB start pada minus 120. VC adalah positif. Okay. Ini that's why you akan dapat satu waveform macam ni lah untuk 3 phase. Yang mana dia adalah balance. Okay. Magnitude adalah sama, dia punya peak sama. Cuma beza dia adalah phase angle dia lah. Phase angle dia. That's why kita akan dapat graph macam ni lah untuk 3 phase system. Okay, then relationship between V phase dan juga V line. Kenapa untuk Y connected
I face equal to I line, manakala V face equal to V line over set 3 ataupun V line equal to set 3 V face. Kita nak tengok dia punya relationship lah. Okay, untuk Y connected lah. Contoh kita ada Y connected. Y connected system. Tak nampak. Okay, Y connected lah. Jadi kalau merah pak. Ya, kita ada okay, ni adalah 3-phase system lah untuk Y connected. Okay. Okay, let's say ni adalah kita punya VA kita lah. VA untuk phase A. Ni lah untuk VB, phase B, untuk VC lah. Okay, ini adalah V phase. Kalau V line, V line adalah voltage antara phase. Contoh daripada A ke B. A ke B. So kita panggil ini adalah V line. V A B. Okay. Dan antara V phase B ke V phase C. Ini adalah V line. V B C ya. Okay. Ini V line ya. Dan antara phase A ke phase C. VAC ataupun VCA lah, VCA. So dia adalah V line. Okay. So current yang flow I phase A, ini I phase B pun I phase C. Dan lagi nak masuk. Okay, so untuk Y connected 3-phase system, dia punya property untuk current I phase equal to I line. Okay. Cuma beza dia untuk V phase dan juga V line lah. Jadi V line equal to set 3 V phase. Kenapa jadi macam tu? Let's say kita ambil satu phase lah. Contoh kita ambil satu phase. Contoh kita ambil VAB antara ni VAB. Okay, kita ada V line VAB. Okay, VAB actually voltage antara A ke B lah. Jadi VA V phase dia ada neutral lah. Dia pergi ke neutral ni. Sini neutral. Minus VBN. Okay. So voltage line VAB antara phase A ke B ni, V line, equal to VAN voltage phase A tolak voltage phase B lah. So kita tahu tadi VAN is equal to VA, angle dia adalah 0. Jadilah angle dia 0. Ini. Kalau VB, magnitude yang sama, angle dia adalah 120 lah. So kita tolak VB, angle dia adalah 120. Okay. VAB ni. Jadi you boleh solve ni, VAB kita nak dapatkan ni.
magnitude adalah sama. Let's say kita try dulu, masukkan dulu, pakaikan dulu dengan magnitude dia kata 1 lah. Okay, sebab dia magnitude yang sama. 0 tolak 1 angle 120. Okay, jadi you akan dapat di sini ialah 1.73. Angle adalah 30 lah. Yang ni kita assume VA equal to 1 lah. 1 per unit. Okay. Ataupun magnitude dia VA ataupun VB. 1 sama je. So, you akan dapat 1.73 ni. 1.73. Angle dia adalah 30. Ha, 30. Angle dia 30. That's why 1.73 ni sebenarnya ialah set 3 lah. Set 3 adalah 1.73. That's why at the end VAB ni adalah set 3. V-face. Itu dari segi dia punya derivation lah. Ini you boleh tengok kat sini lah. Ya, untuk Y connected, V line equal to set 3 V-face. Okay. Yang mana voltage line leads phase voltage by 30. That's why kita dapat tadi phase angle dia adalah 30 lah. 30. Okay, lead by 30 degree. Positif lead. Okay, kalau delta pula, yang tadi Y. Okay, property untuk delta connected. Okay, untuk delta connected, dia terbalik dengan Y connected. Jadi untuk delta connected, V adalah sama. V face sama dengan V line. Kita tengok kat sini, kita ada delta ni. Okay, VAB, VA, VB, VC. Jadi voltage untuk setiap phase yang flow adalah sama, cuma beza dia adalah current dia. Current dia ni. I line equal to set 3 I phase. Okay, yang ni you boleh proofkan macam tadi juga lah. Okay, contoh nak dapatkan I line yang pertama. Okay, so IC equal to IAB tolak IBC. Yang sini. Ataupun kita ambil yang paling mudah lah. IA kat sini, IA, IAB tolak ICA kat sini. Ini saya rasa terbalik ni. Baca balik ni. KIA, I yang masuk, IAB ini, ICA atas. Jadi you just gunakan, masukkan dalam equation lah. Okay, IAB angle kosong tolak angle 120. So you akan dapat ni lah. At the end, set 3. IL equal to set 3. I face. Okay, yang tu you kena tahu lah, property dulu. Sebab apa? Sebab dalam transformer 3 phase ni dia ada possibility, banyak possibility lah connection, sama ada Y delta, delta Y dan sebagainya. Tapi dalam untuk subjek ni kita akan belajar 4 jenis ni lah. Tapi dalam actual connection, kalau you dah kerja nanti, sebenarnya dia banyak connection lah. Okay, so kita fokus untuk 4 connection sajalah. So voltage at primary or secondary dia boleh jadi delta Y delta dan juga Y lah. Okay, ini connection. That's why kita kena tahu property star delta tu dulu lah. Habis lah. Okay, power. Okay. So beza dia kalau kita pakai phase. Yang ni phase lah. B phase, I phase.
cos theta. Kena darab 3 lah. Untuk power 3 phase. So 3 darab V phase I phase cos theta. Sebab apa? Sebab kita tambah setiap phase, power setiap phase. Phase A, phase B, phase C, kita total up. Okay, PA ni, phase A, VA, IA cos theta. VB, IB cos theta. VC, IC cos theta. So at the end, so kita just time 3 lah. Tapi untuk kalau line, V line, kita pakai V line, I line, cos theta, darab setiga. Untuk Y, untuk delta pun sama. V line, I line, cos theta. Jadi at the end, setiga, V line, I line, cos theta. Kalau kita pakai property untuk line, darab setiga. Tapi kalau pakai phase, V phase, I phase, darab 3. Kalau pakai V line, I line, darab setiga. Itulah beza dia. Okay, connection untuk transformer. So kita ada data. Contoh di bahagian primary, ini adalah secondary. Okay, secondary ya. Okay, kita tahu property untuk delta, V adalah sama. V line equal to V phase. Cuma current dia, I line equal to setiga I phase. Yang ni lah current dia. Di bahagian secondary pun sama. Okay, I line equal to setiga I phase. V line equal to V phase. Jadi at the end, dia punya ratio dia nanti A, kita nak kira A sebenarnya ni. Untuk A data ni, kita pakai delta. Jadi voltage untuk property delta adalah V phase equal to V. Dia sama lah value. Jadi V phase 1 over V phase 2. So kita akan dapat nilai A lah. A kat sini. That's why kita dapat ratio transformer delta, primary delta, secondary delta, ratio dia lah A. Okay, now if dia connection. Okay, untuk delta connection dia tak ada nilai neutral. Okay. So A, phase A dia sama dengan delta. A ke N, B ke N, C ke N. Dia punya connection dia. Okay. Nanti kena draw delta connection. Macam mana dia punya connection dia? Macam ni lah untuk delta. Okay. Bahagian output secondary A prime, okay, ke N, B prime ke N, C prime ke N. Okay, analysis refer to primary. Okay, refer to primary Refer to primary, so dia adalah V1 lah. Okay. So kita akan buat KVL dalam ni. Oleh sebab dia delta, V phase equal to V line. Okay, I phase, I line kena bagi square root 3. Okay. A delta ialah A VL. Okay, sebab apa? Sebab dia sama V phase equal to V line. So kita just ambil A VL lah. Okay. Okay, kalau Y connection. Okay, Y connection. Bahagian primary pun Y, secondary pun Y. Okay, dalam property YY, current adalah sama lah. I phase equal to I line. V line equal to setiga V phase. Beza dia adalah V lah. Okay, untuk secondary pun sama. I line equal to I phase.
V9 equal to set 3 V face. Okay, at the end nanti kita nak kira ratio A ni VL1 over VL3. So dapatkan ni sebab apa? Sebab analisis walaupun dia adalah 3 phase, tapi setiap analisis kita buat ni lah based on per phase lah. Jadi VL1 ni equal to set 3 V phase 1. Okay, VL2 set 3 V phase 2. Jadi at the end AYY ratio transformer untuk YY connected adalah A. Adalah A. Okay, in term of connection, untuk Y connection, dia neutral kena bersambung lah. Okay, neutral, sambungan neutral. Sambungan neutral. Ni. Okay, dia ada neutral. Di A akan masuk, dia akan keluar A prime lah. Okay, secondary A prime. Input B, so yang keluar di secondary adalah B prime. C input, yang keluar adalah C prime. Okay. Dan juga bahagian neutral ni sambunglah setiap phase. Okay, ni untuk YY connection. Okay, senang ya untuk Y connection. Okay, kalau analysis refer to primary, sama juga. Okay, V phase kita kena ingat V9 over set 3. Okay, yang ni property of Y connected lah. Dan juga bahagian secondary V-line tu kena bahagi set 3 juga. Okay. Current tak payah. Current sebab dia dah sama lah property dia. Untuk Y connected, I phase equal to I line. Okay, A ni, yang tadi lah. AYY dah A. Okay, untuk Y delta connection. Biasanya Y delta connection ni adalah untuk step down transformer. Okay, ingat lah. Y delta ni step down transformer. Bahagian primary adalah Y. Ini adalah Y. Bahagian secondary adalah delta type lah. Berarti panggil Y delta. Okay, property untuk Y. I, current sama. Voltage dia adalah set 3 V phase. Delta pula, V phase equal to V line. I phase equal to set. I line equal to set 3 I phase. Kenapa macam ni? Beza dia setiap transformer nanti. Kita tengok A dia ni adalah at the end dia akan jadi set 3A. Yang ni beza dia nanti lah. Kenapa kita kena buat analisis nanti. Okay, let's say kita ada VL1, VL2. VL1 ini adalah Y. Jadi adalah set 3 V phase. VL2 adalah delta. Jadi dia adalah sama. VL equal to V phase. Jadi at the end yang tinggal adalah slash out. Tinggal set 3 je. Okay, itu untuk Y delta. Jadi connection untuk Y, neutral. Untuk delta, A akan pergi ke N, B akan ke N, C akan ke N lah. Okay. Begitu juga dengan analisis Y delta. Okay, kita buat KVL. Ini refer to primary. Refer to the Y lah. Okay, kita tengok seperti Y. Okay, untuk Y connected, current dia sama. Voltage dia lain. Voltage dia V9 kena bagi set 3 untuk V phase lah. Okay. Okay, then untuk V2 kita nak kira V2 V2 kita adalah delta. V phase 2 delta. Jadi A Y delta V phase 2 kita kena darab set 3. Set 3 ni VL2. Jadi untuk delta ni VL dia adalah V phase lah. VL sama dengan V phase. Kita just ambil je. Cuma A ni adalah A yang tadi lah. A yang tadi maknanya set 3A letak kat depan. Dia ada set 3. Okay. So untuk untuk delta Y ialah untuk step up.
Okay, step up transformer. Connection dia adalah delta Y. Ini ingat Step down, Y delta. Step up, delta Y. Bahagian primary adalah delta. Bahagian Y adalah bahagian secondary adalah Y. Okay, jadi property untuk delta, V phase equal to V line, I phase equal to set 3, I phase equal to set 3, I line, sorry, I phase equal to I line over set 3 lah. Okay, kita bagi set 3. Kalau Y connected, I phase equal to I line, V phase equal to V line over set 3. Ataupun V line set 3 V phase. Okay, connection dia delta Y. Okay, delta Y, neutral sambung. Okay, analysis refer to primary. Primary adalah delta. Okay, V adalah sama buat delta. Ini property delta ni. Okay, cuma secondary ni. Secondary ni adalah property Y. Jadi, V line kena bagi set 3 lah. A delta Y equal to A set 3. Mana tadi? Ini. A delta Y. Okay, V phase 1, V phase 2. Okay, V phase 1 dah V phase lah. V phase 2 ni sebab delta Y. Ini adalah V phase bahagian Y, dia jadi kena set 3. Okay, that's why A kita adalah A delta Y, A over set 3. Ada soalan dekat ni? Ada? Dah lebih masa ni. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita tangguh kelas dahulu. So, hari Rabu kita akan buat quiz sekejap. Tajuk test on transformer lah. Open circuit test dan juga short circuit test untuk single phase transformer. Dan saya akan ringkaskan lagi sikit lagi. Kita akan sambung sikit lagi. Just a review lah untuk auto transformer dan juga voltage transformer, current transformer. Sikit je lagi. Okay. So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap.